Berbicara mengenai agama Islam, tidak dapat dinafikan bahawa pelbagai cabaran telah ditempuhi dalam usaha untuk membangunkan dan mengekalkan ajaran Islam itu agar sentiasa berada di jalan yang benar. Zaman bertukar zaman, oleh itu telah banyak munculnya pendekatan-pendekatan yang tidak jelas berkenaan dengan agama Islam, walaupun masih menjadikan ajaran Islam itu sebagai asasnya. Ianya lahir dalam pelbagai aspek, termasuklah dalam aspek pemikiran orang Islam itu sendiri. Oleh hal yang demikian, telah munculnya gerakan-gerakan tajdid dan islah yang bermatlamat untuk memulihkan semula kesilapan yang telah berlaku dan menjadikan ajaran agama Islam mengikut pendekatan yang bersesuaian dengan zaman dan masyarakat, namun asasnya tetap bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Pelaku kepada gerakan ini dikenali sebagai mujaddid, dan antara pergerakan yang signifikan dalam usaha pemulihan ini antaranya ialah gerakan Ibnu Taimiyah yang dipelopori oleh Ahmad bin Hanbal, gerakan Salafiyah yang dipelopori oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Wahab, serta tokoh-tokoh kebangkitan Islam yang lain seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Dalam membincangkan mengenai gerakan Islam, terdapat dua elemen penting yang wajib untuk diketahui, iaitu tajdid dan islah. Kedua-dua elemen ini mempunyai konsep dan pengertian yang tersendiri, namun kedua-duanya tidaklah mempunyai perbezaan yang jauh dari sudut pengertiannya. Perkataan tajdid membawa maksud yang lebih luas, iaitu di mana Ibnu Manzur mengatakan bahawa perkataan tajdid berasal daripada perkataan jaddada atau yujaddidu yang membawa maksud sayyarahu jiddan, iaitu menjadikan sesuatu itu baru atau bernafas baru. Manakala Al-Aziz mentakrifkan perkataan tajdid sebagai suatu tindakan menghidupkan kembali yang telah diajarkan daripada Al-Quran dan Sunnah serta perkara-perkara yang bersesuaian dengan kedua-duanya. Yusuf Al-Qaradwi juga mengatakan Al-Azizi mentakrifkan tajdid sebagai menghidupkan apa yang telah dipelajari daripada Al-Quran dan Sunnah serta perkara yang bersesuaian dengan kedua-dua sumber tersebut. Seterusnya, Muhammad Al-Ghazali mengatakan tajdid ialah usaha untuk memperbaiki kefahaman Muslim dan manusia seluruhnya terhadap Islam, bukan memperbaiki Islam itu sendiri, kerana Islam telah pun disempurnakan oleh Allah SWT. Namun, usaha untuk memantapkan penghayatan serta kefahaman dalam Islam perlu dipelihara, dan kesempurnaan tersebut pula diperoleh melalui perubahan pada manusia dan bukannya pada Islam. Manakala, perkataan Islam mempunyai maksudnya yang tersendiri, di mana menurut Kamus Dewan, islah bererti usaha untuk mengembalikan sesuatu keadaan kepada suatu keadaan yang betul, tepat dan sesuai, serta penyelesaian perbalahan dengan jalan baik atau dalam bentuk perdamaian. Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab mengatakan bahawa islah adalah antonim kepada kerosakan yang bermaksud menghilangkan kerosakan atau mendirikan semula sesuatu yang telah runtuh ataupun rosak. Penjelasan ini ditegaskan lagi dalam buku bertajuk Mu'zam Muyassar, iaitu islah merupakan satu bentuk usaha memperbaiki kerosakan atau menghilangkan permusuhan dan perpecahan dalam kalangan manusia atau memperindah sesuatu. Oleh itu, dapatlah difahami bahawa konsep islah merupakan satu usaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam yang telah rosak dan menyeleweng daripada dua sumber utama Islam yang kita ketahui, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Sesungguhnya, islah bukanlah bermaksud untuk mengubah ajaran agama Islam itu agar sesuai dengan keadaan sezaman. Sebaliknya, manusia itu sendiri yang harus menyesuaikan diri mereka dengan ajaran yang dituntut oleh Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri gerakan Islam. Ciri-ciri gerakan Islam yang pertama ialah
Gerakan Islam merupakan sebuah organisasi Islam yang dipelopori oleh anggota sosial yang komited dengan Islam. Organisasi Islam merupakan organisasi yang mempunyai program kerja atau agenda besar yang diiringi dengan usaha-usaha bersepadu untuk mencapai wawasan yang dicita-citakan. Keutamaan dalam sesebuah gerakan Islam ialah memberi sumbangan yang nyata untuk kepentingan ummah dan bukan hanya sekadar propaganda kosong. Secara amnya, organisasi Islam ini tugasnya adalah untuk menyampaikan dakwah secara aman dan murni. Gerakan Islam juga mempunyai keupayaan dalam membaca perkembangan semasa dan bersedia untuk menampilkan alternatif terbaik sekiranya masyarakat mengkehendakinya. Gerakan Islam juga haruslah mempunyai strategi agar tidak terkandas di tengah jalan dan tidak tergesa-gesa dalam usaha mencapai hasil sebelum tiba masanya. Ciri-ciri gerakan Islam yang kedua ialah melalui prinsip perjuangannya, iaitu dakwah dan tarbiyah. Program dakwah yang menjadi prinsip perjuangan gerakan Islam ini mempunyai matlamat supaya umat manusia boleh menerima Islam secara sempurna, teratur dan menyeluruh. Dakwah sebenar mempunyai hala tuju menjadikan masyarakat terbaik, umat tertinggi, umat terkuat dan termulia di kalangan umat-umat yang lain. Gerakan Islam melalui dakwah ini juga bertujuan untuk membina dan membangun ummah sekaligus membentuk suatu langkah yang boleh mempengaruhi sikap dan cara berfikir serta tindakan dengan sesuai dengan panduan ilahi. Tarbiyah pula merupakan suatu proses mendidik seseorang dengan ilmu dan pemikiran Islam serta melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Tarbiyah bukan sekadar pada aspek teori atau pemikiran sahaja, bahkan turut merangkumi aspek amali, iaitu mengamalkan Islam secara sempurna. Ciri-ciri gerakan Islam yang ketiga ialah gerakan Islam akan bergerak secara berkumpulan atau berjemaah dengan perancangan dan pendekatan yang bertahap. Gerakan Islam perlulah sentiasa tenang dan jangan gopoh dalam menangani permasalahan ummah atau mempermudahkan masalah sehingga mengambil langkah yang terburu-buru. Pergerakan Islam atau sebuah organisasi Islam lazimnya akan bergerak secara berkumpulan atau secara berjemaah dengan mengatur perancangan dan pendekatan bertahap yang tersendiri. Antara perancangan dan pendekatan bertahap tersebut adalah melalui dakwah yang dilakukan secara berperingkat, iaitu mulai dari mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian, mempengaruhi cara umat manusia berfikir, cara bertindak dan kecenderungan mereka supaya sesuai dengan prinsip-prinsip dan panduan Islam. Ciri-ciri gerakan Islam yang keempat ialah matlamatnya sama, iaitu meningkatkan kesedaran masyarakat agar merealisasikan Islam sebagai satu cara hidup. Seperti yang kita tahu, nama Islam itu sendiri menunjukkan sifat-sifat khusus yang terkandung dalam makna perkataan Islam itu sendiri. Melalui nama tersebut, jelas menunjukkan bahawa Islam juga bukan khas untuk ataupun bagi umat tertentu, namun Islam adalah untuk seluruh bangsa yang wujud di muka bumi ini. Cara hidup Islam secara umumnya didasarkan atas satu pendekatan yang khusus di mana ia meletakkan tempat yang istimewa terhadap kedudukan manusia di dalam alam semesta yang dijadikan oleh Allah. Allah juga telah mengurniakan manusia akal untuk berfikir serta memberi kepadanya kemampuan untuk membezakan di antara yang hak dan yang batil. Manusia juga telah diberikan kebebasan dalam daya ikhtiar dan hak untuk memilih, malah manusia juga diberikan kuasa untuk menggunakan sumber alam mengikut cara yang disukai. Seterusnya, contoh-contoh gerakan Islam. Di Indonesia, pelbagai pertubuhan gerakan Islam telah ditubuhkan dan salah satu daripadanya adalah gerakan Muhammadiyah. Didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas cetusan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo. Dahlan muncul sebagai sebuah organisasi di Indonesia yang mula membangunkan dasar gerakan untuk mewujudkan tujuan organisasi yang fokuskan kepada ajaran agama Nabi. Seterusnya, organisasi tersebut juga berlatar belakangkan keadaan sosial budaya, ekonomi dan politik yang dihadapi masyarakat pribumi Islam di Indonesia pada ketika itu.
berjuang dan menghapuskan bid'ah, membenteras kepercayaan khurafat dan syirik, membungkam pahaman mistik dan tahyul daripada warisan Hindu-Buddha. Dengan tertubuhnya Muhammadiyah di Indonesia, organisasi telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada umat Islam di Indonesia. Di Malaysia pula, gerakan Islam di Malaysia adalah kesinambungan dari gelombang Nahdah dan Harakah yang tercetus di India dan Asia Barat. Gerakan Islam di Malaysia umumnya menyokong aliran tradisional, moden dan reformis. Parti Islam Se-Malaysia atau PAS adalah salah satu contoh gerakan Islam yang wujud di Malaysia. PAS ditubuhkan pada 23 Ogos 1951 bagi merealisasikan gagasan dan tuntutan dalam pelaksanaan dan perjuangan politik Islam di tanah air Melayu. Seterusnya, di negara Filipina. Gerakan Islam yang wujud adalah bersifat radikal di Filipina. Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF, ialah sebuah pertubuhan politik di Filipina yang tujuannya mendirikan Daulah Islamiyah di Sulu, Mindanao, dan Palawan. MNLF cenderung melakukan politik yang dinamik dibandingkan dengan organisasi lain. Dan motif utama perjuangan MNLF adalah untuk mewujudkan sebuah kerajaan autonomi orang Islam di Filipina. Kesimpulannya, gerakan Islam itu telah mengungkapkan idealisme perubahan dan kebangkitan yang konstruktif yang telah memberikan kesan dan impaknya yang jelas dalam menegakkan kepahaman dan usaha mengangkat harakat ekonomi, budaya, dan sosial perjuangan ke arah perbaikan Islam dan pembaharuan tajdid yang dibawa oleh para anbiya dan gerakan Islam yang wujud. Seterusnya kita beralih kepada ulasan artikel. Ulasan artikel yang dipilih bertajuk Islah dan Tajdid, Pendekatan Pembinaan Semula Tamadun Islam, yang ditulis oleh Muhammad Zaid Ismail dan Nurahida Muhammad. Bagi pendahuluan ulasan artikel ini membahaskan mengenai fenomena Islah dan Tajdid berlaku ketika tamadun Islam berhenti memberikan sumbangan kepada dunia. Menyentuh juga tentang skop dan cara pengislahan yang menjadi tumpuan para mujadid ketika melaksanakan pembaikan dan pembaharuan. Selain itu, maklamat yang perlu dicapai dalam gerakan Islah dan Tajdid menurut perspektif Islam juga dibicarakan. Islah dan Tajdid merupakan proses yang dilaksanakan oleh umat Islam bagi mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. Pengertian Islah dan Tajdid. Pengertian bagi Islah. Menurut Ibnu Manzur, Islah diartikan sebagai antonim kepada menghilangkan kerosakan atau mendirikan semula sesuatu yang telah runtuh atau rosak. Mujam Muyasyar pula berkata, Islah ini bermaksud memperbaiki kerosakan atau menghilangkan permusuhan dan perpecahan dalam kalangan manusia untuk memperindahkan sesuatu hubungan. Dan Uthman El-Muhammadi pula berpendapat bahwa Islah ini adalah sesuatu yang baik, soleh, bertakwa, sihat, berkembang maju, meletakkan sesuatu mengikut apa yang selayaknya dan demikian yang seterusnya. Islam mempunyai pelbagai maksud dan mencakupi pelbagai aspek. Dalam bidang kehidupan manusia pula adalah untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Beralih kepada tajdid pula, Ibnu Manzur menyatakan tajdid berasal daripada jadadah atau yadaju yang bermaksud sebagai sayarahu jadidan, yaitu menjadikannya baru atau bernafas baru. Muhammad Al-Ghazali pula berpendapat bahwa proses tajdid ini adalah merujuk kepada perbuatan membasuh baju, seperti membasuh baju dan supaya baju tersebut bersih seperti baru, bukan mengubah, menambah atau mengurangkan apa-apa entiti kepada baju tersebut, tetapi hanya mencuci dan membersihkan baju tersebut agar dia kelihatan seperti baru dan menunjukkan kebaharuannya walaupun kekotoran itu masih ada. Tajdid mempunyai dua keadaan, yaitu tajdid fisikal atau tajdid maknawi. Bagi tajdid fisikal pula ya adalah pembaharuan yang dilakukan melibatkan aspek-aspek luaran. Manakala maknawi, pembaharuan yang berlaku pada agama sama ada dalam bentuk pembaharuan kepahaman dan atau tajdid amal. Konsep Islah dan Tajdid. Bagi Islah pula,
satu usaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam yang telah rusak dan menyeleweng daripada ajaran Al-Quran dengan cara melibatkan umat Islam untuk kembali kepada bimbingan yang mengikut Al-Quran dan Al-Sunnah, atau sekurang-kurangnya menghampiri tahap dan keadaan tersebut. Manusia ini mesti mengubah diri mereka sendiri untuk disesuaikan dengan ajaran Islam yang bersumberkan daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan tajdid pula mempunyai konsep kesadaran dan kepahaman dalam agama yang bukan hanya semata-mata terhadap hukum yang terkandung dalam ilmu fikah, tapi kepahaman tersebut meliputi sejauh mana pengetahuan yang kita boleh kaitkan dalam Islam benar-benar dan yang tulen dan sahih daripada ajaran yang boleh menyesatkan atau mengelirukan umat Islam. Dan tajdid atau islah ini membawa pengertian yang sama, yaitu proses perubahan berlandaskan akidah atau iman. Fenomena islah dan tajdid. Fenomena ini berhenti ketika suatu tamadun itu memberi sumbangan yang berbeza daripada kepupusan dan kemusnahan. Tamadun tersebut masih wujud, namun skop sumbangannya menjadi terhad. Contohnya, pemberhentian tamadun Islam daripada memberi sumbangan masih memiliki komponen yang masih memberi sumbangan kepada tamadun lain. Dan sebahagian umat Islam menganggap ia adalah hukuman akibat penyelewangan umat daripada ajaran dan amalan Islam yang sahih. Namun, gerakan yang wujud ini tidak pernah berhenti untuk menyeru umat Islam untuk kembali kepada jalan yang benar yang mengikut ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah dan sifatnya yang sebenar dan semurninya. Seterusnya, kemunculan mujadid. Kemunculan mujadid dalam dunia Islam adalah untuk memelihara agama dan memerangi ancaman terhadap Islam yang menghidupkan kembali ajaran Islam yang sebenarnya. Dan mujadid ini tidak semestinya bersifat perseorangan, tetapi ia juga boleh bersifat berkumpulan dan berbentuk jemaah. Dan kalau mujadid ini hanya berseorangan, ia mungkin tidak akan dapat melawan atau menghadapi kerusakan yang berlaku dengan teruk. Dan para mujadid juga melaksanakan Islam dan islah dan tajdid dalam aspek pendidikan. Mereka memberikan tumpuan kepada proses mewujudkan dan memperkasakan daya intelektualisme umat Islam sebagai asas yang penting dalam membina kembali keagungan agama Islam. Dan walaupun perjuangan mujadid ini sama ada secara individu atau kumpulan atau secara berjamaah, dan banyaknya jemaah dalam rangka melakukan usaha tajdid bukanlah satu perkara yang dicelah, dan orang-orang yang beriman selagi perbezaan tersebut bersifat kepelbagaian dan bukannya bersifat permusuhan dan perpecahan. Seterusnya, islah dan tajdid sebagai pendekatan pembinaan tamadun. Kejatuhan tamadun bukan bermakna kemupusan tamadun Islam, tetapi kejatuhan ini telah berlaku disebabkan oleh perangai manusia yang tidak melakukan perintah Tuhan. Dan akibatnya umat Islam berhadapan dengan keruntuhan sesuatu tamadun yang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Dan kejatuhan tamadun Islam juga memperlihatkan kebangkitan tamadun Barat yang mendominasi tamadun-tamadun lain dari segala penjuru. Wujudnya ramai tokoh islah dan tajdid untuk memurnikan kembali kepahaman dan amalan secara syumul serta mengembalikan keagungan peradaban Islam. Kesimpulannya, islah dan tajdid merupakan satu proses yang berterusan dan perlu dilakukan oleh seluruh umat Islam untuk mengembalikan semula keagungan dan kegemilangan umat tamadun Islam. Dan yang perlu dipahami ialah tajdid tidak boleh dimusnahkan atau disamakan dengan pengertian modernisasi. Hal ini karena tajdid mengubah manusia dan keadaannya, manakala modernisasi mengubah agama agar selaras dengan manusia dan keadaannya. Dan ummah perlu mengambil perhatian dalam menilai perubahan yang ingin dilakukan apabila melaksanakan proses tajdid dan islah. Dan usaha gerakan islah dan tajdid ini adalah untuk satu keperluan umat di seluruh negara, lebih-lebih lagi ketika umat Islam sedang menghadapi krisis dalam mana dikerukan lagi dengan campur tangan Barat.